Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kelas GKT kita akan masuk subtopik baru iaitu bulatan. Masih lagi bab yang sama iaitu bab 2 iaitu garisan, sudut dan bulatan. So subtopiknya ialah bulatan. Ya. Sebelum kita pergi bab bulatan, saya nak menunjuk cara salah satu daripada soalan yang cikgu bagi sebagai kerja rumah ataupun tempoh waktu tutorial hari itu, iaitu soalan nombor 23, 24 dan 25. Salah satu di sini ialah saya akan menunjuk cara soalan nombor 24. Okey. Okey, soalan nombor 24 ya. Kalau kita baca soalan, lukis semula rajah 3 dengan menggunakan kaedah geometri. Nisbah garisan AF dan FE adalah 3/2. Maksudnya 3 bahagian AF dan FE adalah 2 bahagian. Okey, ini kita gunakan kaedah membahagi garisan yang kita pernah belajar dalam subtopik garisan. Okey, sekarang ni kita nak lukis semula rajah 3 ini pada kedudukan baru dia, iaitu garisan yang di bawah itu AE. Jadi saya tak nak conteng soalan ini, jadi saya dah lukiskan garisan AE ini pada kertas A4. Ya, pada kertas A4 macam ni. Okay, sama saiz dia. Okay, sekarang ni pastikan garisan tadi betul-betul lurus dengan alat kita lah, iaitu T-square kita ataupun pembaris kita. Ya. Okay, kita mula dengan melihat apakah garisan-garisan yang kita boleh peroleh dulu daripada garisan AE. Kalau kita tengok di sini, garisan AE kita boleh dapat ED pula, iaitu dengan sudut dia 120 darjah dan panjang dia ialah 50 darjah. Ataupun kita boleh buat dulu, ya, AE ini kita bahagikan mengikut nisbah yang diberi itu, iaitu 3/2. Kedua-duanya boleh sebab maklumat tu dah ada dah. AC pun boleh buat dah sebab maklumat yang diberi adalah sudut 45 darjah. Ya, begitu juga dengan AB. Ya, sudut dia 105 darjah dan jarak dia ialah 80 darjah. Terpulang pada kamu nak buat yang mana dulu. Okey, katalah saya buat garisan ED dulu. Garisan ini adalah 120 darjah daripada AE ya. Sekarang ni kita biasa lukis di sebelah kanan ini kosong di sini. Jadi garisan ini saya panjangkan sedikit dengan garisan binaan. Kemudian saya gunakan jangka lukis. Letak jarum pada B. Lepas tu sebarang bukaan jarak random saja ya. Lepas tu kita buat lengkungan seperti itu. Ya. Dan pindahkan jarum kepada persilangan tadi. Buatkan satu lengkungan yang bersilang dengan lengkung yang pertama tadi. Jadi garisan itu kita nak gunakan ya. Dan kita panjangkan dengan garisan binaan dulu ya. Kita buat dalam binaan je semua ya. Garisan 2H ya. Jadi tak terlalu tebal lah. Tak apa nampak kan. Okay. Dan jarak dia tadi ialah 50. Macam mana kita nak ukur 50? Gunakan jangka lukis juga. Letak jarum dekat senggatan kosong. Dan nombor 5. Pensel dia, mata pensel dia, kita sentuhkan kepada senggatan yang nombor 5 cm ya. Dan letak dekat B kosong dan kita buat tandaan dekat situ pada garisan yang awal kita buat tadi. Itulah dia kedudukan D. Ini kedudukan D ya, yang ni kedudukan D. Okey, kemudian tadi cikgu cakap kalau AE ya, ni AE. Okey, sorry ya, bukan B. AE tu kalau kamu nak bahagikan kepada apa tu, ikut nisbah 3/2 pun boleh dulu. Boleh buat dulu. Okey. Macam mana cara dia? Kita buat garisan tambahan macam tu. Kita nak bahagikan kepada berapa? 3 tambah 2, 5. Okey. Kita bagi pada 5 bahagian. 5 bahagian. Nampak ke?
bahagian. Okey, pada garisan tambahan tadi 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 ya. Jadi kita labelkan 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nombor 3, 4 dan 5. 5. Sebab kita nak ini 3 bahagian, ini 2 bahagian. 3 hingga 5 ni ada 2 bahagian. So, kita labelkan 3 dengan 5. Seperti biasalah, yang akhir sekali, poin yang akhir sekali, kita sambungkan ke titik E. Kemudian kita buat kaedah garisan selari. Nak membina garisan selari, kita gunakan 2 pembaris ya, ataupun 2 set square. So kita gerakkan dia. Bawah ni kita lock. Dan satu lagi kita gerakkan dia sampai nombor 3. Buat garisan. So garisan ini ialah garisan selari. So bila kita dapat garisan 3 ni tadi menyentuh garisan AE tadi, itu ialah titik F. Kita boleh dapat dah titik F tu. Okey. Kemudian apa pula? 45. AC. AC 45. Macam mana nak membina sudut 45 menggunakan kaedah geometri? Ni pun kita dah belajar dah. Kita guna sudut-sudut yang kita dah tahu menggunakan kaedah geometri ya, bukan guna alat ya, guna kaedah geometri maksudnya kita menggunakan jangka lukis. Okey. Dengan bukaan sebarang jarak pada jangka lukis tu, saya buat lengkungan yang pertama. Dia pindahkan jarum dia ke sini. Buat lengkungan yang kedua dan ketiga. Lengkungan keempat. Lengkungan yang kelima. Ni ya. Ini 0 darjah. A ke sini, lengkungan yang kedua ni 60 darjah. A ke yang kedua ni, lengkungan yang ketiga ya, itu 120 darjah. 120 darjah tolak 60 darjah. Yang ini adalah 60 darjah. Tadi kita dah buat lengkungan yang ke-4 dan 5. Ya, stop kat situ. Kita boleh buat garisan. Garisannya tak payah habis sampai ke A. Memadai kalau kita buat tandaan saja di situ. Tandaan inilah sudut dia 90 darjah. Antara 0 dan 90 darjah, nak menjadikan sudut tu 45 darjah, kita bahagi 2. Bahagi 2. So, nak bahagi 2, ambil lengkungan pada 0 darjah tadi. Okey. Buat lengkungan yang pertama. Dan pada 90 tu buat lengkungan yang kedua. Okey. So, kita boleh sambungkan garisan tadi. A ke persilangan lengkuk tadi. Panjangkan. Kita tak tahu dekat mana titik C tu. Titik C ni kita tak tahu. Di mana. So, jadi, bila dah dapat garisan tu, ya, kita nak cari pula C dan D. Maklumat yang kita peroleh di sini ialah C ini adalah bersudut tepat 90 darjah. So, macam mana kita nak buat garisan serenjang? Pun kita dah belajar dalam subtopik garisan, iaitu membina garisan serenjang. Daripada mana? Daripada titik D ni tadi. Titik D. Ni titik D ya. Okey, gunakan jangka lukis. Kaedah geometri kita banyak guna jangka lukis. Daripada D ni, kita buat satu lengkungan pada garisan AC yang kita panjangkan tu tadi. So, dia akan bersilang di 2 titik. Ya, titik pertama. Okey, buat satu lengkungan. Titik yang kedua juga, jarak yang sama, buat satu lengkungan. So, kita sambungkan. Ya, dengan alat kita. Ya, macam ni. So, secara tak langsung kita dapat kedudukan titik C. Ini adalah titik C. Secara automatik, yang ini memang bersudut tepat 90 darjah. Ya, 90 darjah kat situ. Okey, dah siap. Ya, A, E, D.
B dan C kita dah dapat. Sekarang ni kita nak cari pula B. Ya, B. B ni tadi sudut dia 105 darjah. Okay, kalau 105 darjah, kalau kita tengok sudut yang kita dah bina awal ni tadi, ada 120 dengan 90 dekat sini. Jarak daripada sini ke sini, bukaan sudut tu ialah 30 darjah. So, bila 30 darjah, nak cari sini 15 darjah, kita kena bahagi 2. Ya, kaedah membahagi 2. Kita gunakan kaedah membahagi 2. Ambil dekat dekat 90. Okey, buat satu lengkungan. Pindah jarum dekat 120, buat satu lengkungan. Okey, bersilang dekat situ. So, bila bersilang, kita buatkan garisan pada persilangan tadi ke A. Okey, buat panjang, tak apa, panjangkan dia sebab dia garisan binaan, panjangkan dia. Tapi kita tahu sudut itu ialah sudut 105 darjah, di mana 90 darjah tambah 15 darjah, ya, total dia adalah 105 darjah. Okey, bukaan sudut kita dah tahu. Jarak kat sini sudah diberi iaitu 80 darjah. 80 darjah pula. 80 mm. Okey, tersasul. Okey, 80 mm ataupun 8 cm. So, kita gunakan jangka lukis. Ya, seperti tadi. Ambil daripada 0 ke 8. Senggatan 8 macam ni. Pindahkan dia pada A dan buat tandaan pada garisan yang bersudut 105 darjah tu tadi. So, itulah dia titik B. Titik B. Dapat dah semua titik. Apa kita nak buat? Akhir sekali kita hitamkan garisan-garisan objek mengikut bentuk dalam rajah 3 ini. So, A, F, E dah hitam. Ya. Dan E ke D hitam. Jadi kita hitamkan. E ke D hitamkan. Pekatkan dia. Kemudian C ke D. Kita pekatkan dia. Garisan binaan tadi tak perlu dipadam, ya. Tak perlu dipadam. Ya. Okey. AC, AB dan akhir sekali B ke F. Kita hitamkan. Okey. Sama tak rupa dia? Rupa dia sama tak? Kalau sama, maksudnya betul lah. Kaedah yang kita gunakan adalah kaedah geometri. Okey. Boleh? Okay, saya harap ini dapat membantu kamu untuk menyiapkan kerja rumah soalan nombor 24. Jadi, sekian. Terima kasih.